Hari ni kita sambung lagi tajuk function dengan kita tengok pula apa yang dikatakan inverse function. Okay, inverse function ni adalah satu subtopik yang paling kerap belajar buat silap. Okay, so make sure dengar betul-betul dan fahamkan betul-betul macam mana proses inverse function. Okay, kita reverse balik kepada pelajaran kita yang pertama dulu. Okey, yang mana kita ada arrow diagram kat sini. Yang sebelah kiri ni adalah domain, kanan adalah codomain, dalam domain adalah objek, dalam codomain adalah image. Jadi bila objek, let's say kita ambil 3 ni, bila objek ni dia melalui proses function f, kita calculate, kita gantikan 3 dekat x, dan kita akan dapat jawapan 7. Okey, macam dalam box kuning ni. Okey, dalam box kuning ni, cikgu dah senaraikan. Mana kalau x kita 3, kita gantikan x tu dengan 3, then kita akan dapat nilai y dia adalah 7. Okey, kalau kita ganti x dia dengan negatif 2, dan kita dapat negatif 3. Kalau ganti dengan 5, kita akan dapat 11. Okey. Tapi sekarang, apa yang akan berlaku kalau in case cikgu nak jadikan 7, kat sini 7 adalah image, cikgu nak change semua yang dalam codomain ini menjadi objek dan nak reverse balik ke kiri. Okey? Maksudnya tadi kita ada function f daripada objek ke image. Now, cikgu nak pusing. Cikgu nak pusing, nak jadikan semua di sini sebagai objek. Okey. Jadi disebabkan tadi ni kita dah gunakan fx, so now cikgu nak gunakan gx supaya kita dapat bezakan lah. Okey. Jadi, kalau ni sebagai objek, means dia akan duduk kat dalam bracket ni kan? Macam tadi ni kan? Yang ini 3 objek, dia duduk kat dalam bracket ni. Then, apa yang berlaku kalau g bracket 7. Jadi maksudnya objek dia 7. Then cikgu nak proses, dapatkan jawapan dia 3. Tapi kat sini kita tak tahu apakah proses yang berlaku, apakah function yang kita perlu gunakan supaya kita dapat 7 jadi 3. Negatif 3 jadi negatif 2 dan 11 jadi 5. Jadi kalau function daripada kiri ke kanan dah tahu dah 2x plus 1. Tapi daripada kanan ke kiri tak tahu. Okey, kita tengok sekejap. Macam ni Let's say, cikgu ambil 2x plus 1 equal to 7. Yang ni yang ni. Okey, let's say gini kita tak tahulah ni. Tak tahu, let's say lah, tak tahu. Okey, dan kita proses. 2x equal to 7 minus 1. Jadi x equal to 7 minus 1 divide by 2. Dan kita akan dapat 3 ni kan. Okey, apa kata yang ini pula? 2x plus 1 equal to negative 3. Proses lagi 2x equal to negative 3 minus 1. Dan x equal to negative 3 minus 1 divide by 2. Okey, cikgu buat 2 contoh je lah Jadi dekat sini kita dapat lihat apabila 7 ni dia akan turun ke bawah, duduk kat sini. Dan negative 3 pun sama, turun kat sini. Jadi sekarang untuk nilai yang lain-lain tu, okay, negative 1 divide by 2, dia sama untuk kedua-duanya. Jadi di sini, boleh kita katakan bahawa kalau fx is equal to 2x plus 1 dan gx, kita boleh kata dia adalah x minus 1 divide by 2. Okay? Jadi maksudnya dekat G ni, kalau kita masukkan 7 dekat dalam sini, kita akan dapat jawapan dia 3. Kalau kita ambil negatif 3 masuk kat sini, kita akan dapat jawapan dia negatif 2. Sama juga kalau kita ambil 11, masuk kat sini, kita akan dapat jawapan dia adalah 5. Okay? Jadi, kat sini kita dah dapatlah apa
jawapan dia ni. Apa proses yang kita lakukan untuk dapatkan jawapan dia yang di sebelah kanan ni. Okey. Jadi sekarang, bila berlaku kes macam ni, dia berpusing-pusing balik kan. Berpusing antara objek ke image, image ke objek. Okey. Dia berpusing-pusing balik. Jadi di sini kita katakan bahawa Gx itu is inverse for function f. Okay. Jadi Gx ini adalah inverse untuk function f. Kita reverse dia. Okay. Kita pusingkan dia. Jadi kita gunakan simbol untuk inverse. Kalau kita nak gunakan function f dan simbol dia adalah f dan ada negative 1 dekat atas. Tapi awak kena faham, kena maklum lah. Okay? Take note bahawa f inverse is not equal to 1 over f. Bukan Bukan. So dia ini adalah satu simbol untuk inverse function. Okay. So, boleh dapat apa yang dimaksudkan dengan inverse function kat sini. Jadi, kalau fx ni ialah 2x plus 1. Okay. Jadi, f inverse x, kenapa pen ni? Ialah x minus 1 divided by 2. Okay. Jadi, kita boleh concludekan lagi. Kita boleh concludekan kalau fx itu ialah y, dan kita boleh katakan bahawa f inverse y ialah x. Okay. Adik dia berpusing. Okay, yang ni kena ingat. Okay, kena ingat sebab yang ini akan digunakan dalam pengiraan kita lah. Alright. Okay, boleh dapat yang ni? Ini basic dia saja. Then, kita tengok lagi apa yang cikgu dah sediakan dekat bawah ni. Okay, ada a few example lah. Kali ni example dia banyak sikit. Okay. Kalau kita nak cari inverse of f, kita akan tulis f inverse. Kalau cari inverse of g, kita akan tulis g inverse. So, apa saja inverse tu, dia akan follow dengan apa dia function yang kita pada soalan lah. Okay. Kita tengok example yang pertama. In the arrow diagram on the right, the function f maps x to y. Okay, ini x, ini y. Find f4. Okay, f4 function, bukan inverse. Jadi, kita tengok ini empatnya adalah x. Jadi, F4 ialah, tengok sini, 4. Pada gambar rajah ni, 4 kat sini. Kalau dia function, kita ikut je anak panah. So, jawapan kita adalah negative 5. Macam tu, ikut anak panah. Okay, yang B, kita nak cari F inverse negative 1. Maksudnya, negative 1 ni berada pada sebelah kanan. Okay. F inverse negative 1. So, apa pasangan dia? 6. Jadi, F inverse negative 1 dia equal to 6. Okay. So, bila nak inverse, kita baca yang belah kanan. Kalau yang betul, kita baca belah kiri. Yang function. Okay. C, F inverse 2. Okay. Cari 2 sebelah kanan. F inverse dia means jawapan dia adalah negative 2. Dan untuk D, F inverse negative 5. Inverse duduk belah kanan juga. F inverse negative 5. Jawapan dia adalah 4. Okay. Adik kena pandai lah baca arrow diagram ni. Okay. Then kita tengok lagi example 2. Okay, now. Given hx and gx, find g inverse 4 and h inverse 9. So, macam mana nak buat ni? Jadi, dekat sini kita gunakan yang tadi. Ingat tak tadi? Cikgu ada kata kalau
fx is equal to y, then f inverse y is equal to x. So, kita pegang yang ini. Okay. Jadi, kalau kita ada nak cari G inverse 4, so, kita boleh kata let y equal to G inverse 4 G inverse 4. Jadi kita boleh terbalikkan gy equal to 4. Okay. Jadi bila gy kita dah boleh gunakan g yang ada kat sini. Jadi kita gantikanlah x ni dengan y. So 5 over 2 minus y equal to 4. Jadi kita proses. 5 equal to 4 times 2 minus y. Jadi dapat 5 equal to 8 minus 4y. Okey, bawa y ke kiri. Kita akan dapat 8 minus 5. Then y equal to 8 minus 5 is 3. 3 divided by 4, 3 over 4. Okay, kita dapat y kita adalah 3 over 4. Tapi disebabkan tadi kita dah kata dekat awal ni, kita dah kata G inverse 4 ialah y. Dan y kita dapat 3 over 4. Therefore, G inverse 4 is equal to 3 over 4. So, inilah jawapan kita. Okay. Nampak tak macam mana cara dipusingkan tu? Jadi, kita buat penggantian dulu. Kita katakan G inverse 4 tu equal to y ataupun equal to apa-apalah. A ke B ke C ke, it's up to you, tak kisah. Dan kita bawa G inverse ni pergi ke kanan. Kita ikut konsep yang ni. Okay. Kita bawa je ke kanan, ke kiri. Ke kanan pula. Bawa G inverse tu ke kiri. Okay. So, gy equals to 4. Jadi, bila gy, function g, kita dah boleh guna function g kat sini. Gantikan semua x dengan y. Dan kita proses sampai dapat y. Jadi, kita reverse balik kepada konsep yang asal. Okay. Kita tengok pula yang lagi satu ni. H inverse 9. Okay. Sebelum cikgu tunjukkan, why not you all pause sekejap video ni. Cuba buat. Lepas tu nanti baru semak jawapan. Sama tak dengan jawapan cikgu. Okay. Okay. Semak dulu. Pause dulu. Okay. Harap-harap awak dah pause lah tadi Dah cuba buat. Okay. Now kita tengok jawapan. HX sebab tak nampak kat sini. Cikgu salin balik. HX equal to 3x plus 6. Nak cari H inverse 9. H inverse 9. Ni nak cari. Okay. So, macam mana kita nak buat? Ambil. Let y equal to H inverse 9. So, terbalikkan. Kita akan dapat HY equal to 9. Okay. Jadi, HY ambil balik equation yang sini. Kita tukar-tukar color sikit lah. Okay. Ambil yang ni. Okay. Jadi, masukkan y kat situ. Dapat 3y plus 6 equal to 9. Then, 3y equal to 9 minus 6. Dapat 3. Then, y equal to 3 divided by 3. Dapat 1. Jadi, tulis semula H inverse 9 equal to y. Therefore, H inverse 9 is equal to 1. Okey. Jawapan kita ni kalau kita stop kat sini. Okey. Kalau awak stop kat sini. You all stop kat sini. Berapa pen tak keluar. Okey. Kalau stop kat sini. Maksudnya kita jawab tak habis. Soalan tanya H inverse 9. Jadi kalau awak stop kat sini, maksudnya awak akan hilanglah markah yang terakhir. Jadi kita dalam ADMATS ni mesti jawab apa yang soalan tanya. Okey. Jadi kita kena buat conclusion sampai bawah sini dan baru awak dapat full mark. Okey. Okey. Right. Okay, settle section yang ini. Kita sambung lagi. Kita tengok graph of inverse function.
Okay, graph of inverse function ni, okay, tadi semua gunakan function yang sama lah supaya awak nampak apa kaitan dia. Okay. So tadi fx ialah 2x plus 1. Jadi kalau kita gantikan x tu dengan 3, kita akan dapat jawapan 7. So cikgu tukar kepada bentuk koordinat. Yang ini untuk objek, ini untuk image. Sama juga kalau kita inversekan 7 tu menjadi objek dan 3 menjadi image untuk tiga point kita yang tadi. Okay, inilah koordinat dia. Then kalau cikgu transfer koordinat ni pada gambar rajah, okay, pada Cartesian plane ni, cikgu plotkan balik. Then cikgu dapati daripada 37, koordinat 37 dan koordinat 73, cikgu ambil 2 contoh je lah. Tak ambil sampai 3, ambil 2 je. Okay, 2 aja. Dan kita dapat lihat bahawa function fx ni, okay, function fx ni seolah-olah di reflect, okay, reflection. Dia berlaku reflection pada garisan y equal to x menjadi inverse-nya. Tadi inverse-nya kan kita buat gx kan, ataupun kita buat gx lah tadi awal-awal tadi kan. Okay, so ni inverse-nya ataupun dia adalah f inverse x. Okay. Jadi, untuk kita lukis graf inverse function daripada point yang asal ataupun bentuk yang asal, kita perlu buat reflection pada garisan y equal to x. Okay. Kalau garisan kita let's say begini, jadi inverse dia akan jadi begini. Macam tu. Dia reflection. Alright. Boleh? Okay. Jadi, kita tengok beberapa contoh. Ini f yang warna merah ni adalah function f. Bila kita reflectkan pada y equal to x, dia akan menjadi inverse-nya terbalik. Macam bentuk ni kan. Dia reflect pada paksi y equal to x. Bukan pada paksi, pada line y equal to x. Okay. Dan equation dia pun akan berubah ni. Mengikut cara yang kita kira tu lah nak dapatkan inverse dia macam mana. Okay. Ni lagi satu contoh. fx ni yang original, yang function dia asal. Kita reflectkan pada garisan y equal to x, dia akan menjadi inilah yang warna biru ni. Okey. Tapi adakah semua function mempunyai inverse? Okey. Kalau dulu kita nak tentukan satu graf itu adakah dia function ataupun bukan? Ingat lagi tak, kita gunakan vertical line test. Okey? Okey, untuk inverse, kita akan gunakan horizontal line test. Okey? Maksudnya, kalau kita ada function f, jadi mana-mana horizontal line yang langgar graf kita lebih daripada satu tempat, maka kita katakan f function itu tidak mempunyai inverse. Okay? If no horizontal line intersect the graph of f more than once, then f does have an inverse. Jadi kalau langgar cuma satu tempat saja, so dia ada inverse. Okay? Jadi vertical line untuk kita nak test function, horizontal line untuk kita nak test inverse function. Jadi function ni akan ada inverse hanya if and only if that function has a one-to-one relation sahaja. Okay? Sahaja. Jadi kalau dia hubungan dia adalah one-to-one, then dia ada inverse. Kalau dia hubungan yang lain, tak ada inverse. So tengok balik pada graf kat sini. Jadi kalau yang graf yang pertama belah kiri ni, yang graf ni, kalau cikgu buat horizontal line test, so dia akan langgar pada satu tempat saja. Di mana-mana untuk yang merah, bukan yang biru. Untuk yang merah saja. Graf yang merah saja, kita buat horizontal line test, ada inverse. So, dan kita boleh lukislah inverse-nya. Kita tengok yang belah kanan. Kalau cikgu lalukan horizontal line, jadi nampak tak dekat sini, dia langgar pada dua tempat. Okay. So, graf yang kedua ini,
function yang kedua ni dia tak ada inverse. Has no inverse. Okay. Kita boleh lukis graf reflect pada y equal to x, tapi graf ini bukan graf inverse. Okay. So, kalau langgar satu inverse, langgar lebih daripada satu, graf itu tiada inverse ataupun function itu tiada inverse. Okay. Jadi, cikgu ada sediakan beberapa gambar lagi kat bawah ni. Okay, kita tengok kat sini. Yang pertama ni, dia bila kita lalukan horizontal line test, kalau dekat atas memang ada langgar satu. Tapi bila kita buat di bawah, dia langgar pada 3 tempat. So, graf yang pertama ni has no inverse. Okay, graf yang kedua, dekat mana-mana kita lalukan horizontal line test, dia sentiasa langgar pada satu point saja. So, graf yang kedua ada inverse. Dan graf yang ketiga juga ada inverse. Okay. Alright. Dan kita pergi pada example 4. Sikit-sikit lah Harap-harapnya boleh faham lah. Okay. Macam mana cara kita nak cari inverse function? So, ada a few steps yang awak kena follow supaya awak dapat buat fungsi songsangan ini dengan lebih mudah. Okay. Yang pertama, replace fx by y. Jadi, kita gantikan saja fx ke gx ke hx ke ikut pada soalan. Kita gantikan dia dengan y. Itu adalah untuk step yang pertama. Kemudian step yang kedua, kita interchange x and y. Tukar kedudukan x dan y. Okey, mana-mana saja yang ada x diganti dengan y. Mana-mana saja yang ada y diganti dengan x. Kemudian step yang ketiga, kita selesaikan solve for y. Ini maksudnya kita mencari y in terms of x. Okay? Kita nak solvekan y itu. Dapatkan in terms of x. Dan akhir sekali, kita replace lah y itu dengan inverse function yang kita nak. Okay. Mari kita cubalah yang example 4 ni yang pertama ni. Okay, let's try. The first one, kita ikut step yang dibagi kat atas tu. Dan kat sini ada hx. Hx is 5 minus 9x. Find h inverse x. Okay, the first step is replace fx by y. So now the first question, kita ada hx. So kita replace hx with y. Okay. Kita gantikan hx tu dengan y. Equal to 5 minus 9x. Okay, ini adalah step yang pertama. Dan step yang kedua, interchange. Interchange, mana y jadi x, x jadi y. So, y kat sini jadi x. 5 minus 9y, x jadi y. Okay, then solve for y. Okay, kita nak selesaikan y. Negatif 9y ni cikgu nak bawa ke kiri. So, cikgu akan ada 9y equal to 5 minus x. Then y equal to 5 minus x over 9. So, now kita dah solve for y. Okay. Step 4, replace y by f inverse. Okay. Kat sini adalah h inverse. Therefore, kita gantikan balik h inverse x is 5 minus x divided by 9. Okay. Dapat jawapan. H inverse. Pusingkan saja. Okey. Sama macam tadi. Cubalah pause sekejap. Cuba buat soalan nombor 2. Then baru semak dengan cikgu. Okey. Okey, harapnya ada yang dah pause lah. Yang tak nak pause pun tak apalah. Tengok je lah cikgu selesaikan. Right. So, number 2. Ingat balik. Step yang pertama, gx gantikan dengan y. So, y equal to 1 over 2x plus 7. Step yang kedua, exchange x and y. So, x equal to 1 over 2y plus 7. Dan step yang ketiga, solve untuk dapatkan y. So, 1 over 2y is equal to x minus 7. Then y equal to 2 times x minus 7. Then, tukar semula y
menjadi soalan GX. Okay, soalan kata GX, so kita tukar. So, G inverse X is, nak expand pun boleh juga lah 2X minus 14. Okay, siap. Senang je kan inverse ni? Kalau buat selalu, memang akan senang. Okay, number 3. Number 3, kita ada Fx. Cuba lagi. Okay. Cuba padamlah yang sini Padam yang sini supaya kita boleh tulis kat atas ni. Kalau scroll kat bawah nanti kan tak nampak soalannya. Okay, padam jap. Alright. Okay. So, number 3. Number 3. Kita tukar. Number 3. Then, Fx tukar kepada Y. So, Y equal to X minus 2 cube plus 1. Okay. Step yang kedua, exchange. Y jadi X. X jadi Y. Okay. Solve untuk Y. Okay. Sekarang ni kuasa 3. Kuasa 3 kita tak boleh nak expand kan? Okay. Kalau tak boleh nak expand, tak apa. Kita biar dulu. Y minus 2 power of 3. Kita bawa aja satu ke kiri. So, X minus 1. Okay. Jadi, sekejap clearkan lagi. Biar ada space. Okay. Then, 3 tu, power of 3 kita bawa ke kanan. So, Y minus 2. Kita tunjuk step by step sebab ramai yang masih lemah dalam algebra kan. So, kita buat step by step. Okay, bila power of 3 bawa ke kanan, dia akan jadi root. Okay, akan jadi root. Jadi, kuasa 3 akan jadi punca kuasa 3. Jadi, dia pergi ke kanan, jadi punca kuasa 3. Okay. Dan kita nak solve untuk Y. Jadi, kita akan ada punca kuasa 3, X minus 1. Dan kita plus 2. Jadi, tukar balik Y kepada soalan. Ikut macam soalan, nak cari F inverse. So, F inverse X is, okay, X minus 1 plus 2. Okay, selesai. Okay. Cuba lagi lah. Cuba lagi nombor 4, 5, 6. Ada banyak contoh. Kali ni ada banyak contoh. Supaya lebih nampak apa yang kita buat ni. Okay. So, kita pergi ke number 4. Number 4. Okay. Number 4. Right. So, number 4. Tukar. Jadi, Y. Y equal to 5th root of 2x plus 11. Dan tukar Y menjadi X. X menjadi Y. 2Y plus 11. Okay. Dan macam mana nak solve? Punca kuasa 5 ni bawa ke kiri akan jadi kuasa 5. So, X power of 5 equal to 2Y plus 11. Okay, solve untuk Y. 2Y equals to X power of 5 minus 11. Then Y equal to, right, dah sampai bawah. Kita lompat sikit lah Y equal to X power of 5 minus 11 divide by 2. Therefore, soalan minta A inverse. So, A inverse X is X power of 5 minus 11 divide by 2. Okay? Right, siap. Ini soalan yang ke-5. Okay, yang ke-5 ada pecahan. Algebra korang kalau ada pecahan, lagilah huru-hara kan? Okay, kita tengok nombor 5. Padam yang atas ni. Sorry, lupa nak tinggalkan space untuk tulis. Terpaksa padam-padam lah Kalau tak sempat salin, reverse balik lah video ni. Nanti dapatlah salin balik kan. Alright. So, number 5. Number 5.
fx ganti dengan y equal to 4x divide by 5 minus x. Kemudian tukar y jadi x jadi y, semua x jadi y. Okey. Lepas tu macam mana kita nak solve yang ni? Kita darab silang. Okey, 5 times x dapat 5x minus xy equal to 4y. Semua y nak dibawa sekumpul. X nak asingkan, nak factorize nanti. So, disebabkan yang xy ni ada tolak. So, cikgu ambil yang ini bawa ke kanan. Okey. So, 4y plus xy equal to 5x. Kita nak solve untuk y. So, kita factorizekan y. 4 plus x equal to 5x. Okey, bawa ke sebelah sini. Jadi, y is equal to 5x divide by 4 plus x. Okey, tukar. Ikut soalan, number 5 tadi adalah f inverse. F inverse x is equal to 5x divide by 4 plus x. Okay. Ingat dekat sini, case dekat sini kena ada condition sebab denominator kita ada x. So, kita kena buat condition x tak boleh sama dengan negative 4. Okay. Baru siap. Okay. Baru siap. Then the last one, kita tengok number 6, hx. Pada yang sini pula. Selalu memang cikgu sediakan space kan untuk tulis. Tapi kali ni terlupa pula. Okay. Alright. Hx ni tukar y. Pada garis dulu. Okay. Y equal to 1 plus 2x divide by 7 plus x. Okay. Step yang kedua, tukar y menjadi x menjadi y. Okay, 7 plus y. Now, kita darab silang. 7x plus xy is equal to 1 plus 2y. Okay, gabungkan xy yang ada y sebelah, yang tak ada y lagi sebelah. So, cikgu nak bawa yang ada y ke kiri. xy minus 2y equal to 1 minus 7x. Boleh je kalau awak nak bawa xy ni ke kanan, sama. Awak akan dapat jawapan yang sama. So, kita factorize x minus 2 equal to 1 minus 7x. So, y kita akan jadi 1 minus 7x divided by x minus 2. Therefore, h inverse x ialah 1 minus 7x divided by x minus 2. Dan jangan lupa condition x is not equal to 2. Okay, let's say tadi ada yang bawa xy ni ke kanan. Okay, dan awak akan dapat, apa yang awak akan dapat ialah 2y minus xy equal to, satu ni bawa ke kiri lah kan, 7x minus 1. Jadi bila awak factorize, awak akan dapat 2 minus x equal to 7x minus 1. Then y awak akan dapat 7x minus 1 divided by 2 minus x. Then, belum habis lagi. Nak buat condition pula. Okay. So, yang ini sebenarnya sama je dengan yang atas. Yang atas ni 1 positif, 7 negatif, x ni positif, 2 ni negatif. Kat bawah ni 7x is positif, 1 is negatif, then 2 is positif, x is negatif. Adik perasan tak? Dia punya tanda simbol tu je yang berubah. Okay. So, kalau semua sekali berubah sama, serentak, then kita boleh accept lah. Dia adalah sama. So, dekat situ, boleh jawapan akhir, h inverse x ialah 7x minus 1 divided by 2 minus x, dan condition dia x cannot be 2. Okay, so mana-mana jawapan betul. Okay, yang kalau ikutlah, awak nak bawa ke kiri ke, bawa ke kanan ke, dan dua-dua jawapan diterima. Okay, alright. Ada lagi tak? Okay, ada lagi.
Okay, now kita nak determine a function when the composite function and one of the function are given. Okay, bagi function, kemudian kita nak cari apa ni, lagi satu function. So, sekarang ni kalau kita ada fx adalah 2x plus 3, jadi kalau awak cari inverse, dia, ikut macam tadi, y equal to 2x plus 3, jadi tukar x equal to 2y plus 3, dan awak akan dapat y equal to x minus 3 divided by 2. Therefore, f inverse kita ialah x minus 3 divided by 2. Okay, so apa jadi? Okay, apa jadi kalau cikgu nak darabkan f dengan f inverse? Kita tengok, kalau nak darabkan f dengan f inverse, okay, apa yang jadi agaknya? Okay, cuba kita selesaikan. Okay, f inverse cikgu nak masukkan dalam f. Okay, ini f, jadi yang ini dah diganti dengan f inverse. Jadi kita ada 2 masukkan f inverse, x minus 3 divided by 2, then plus 3, dan kita akan dapat x minus 3 plus 3, kita akan dapat jawapan dia x. Okay, f darab f inverse, x dapat x. Okay, apa kata kita buat yang f inverse darab f pula? F inverse darab dengan f. Okay, what happen? F masukkan dekat f inverse. Jadi kita ambil f, masukkan dekat f inverse. F masuk dekat f inverse. Jadi kita akan ada 2x plus 3 minus 3, ni adalah fx, divide by 2. So kita akan dapat x juga. Okay, quite interesting. F darab f inverse dapat x. F inverse darab fx dapat x juga. Okay. Jadi kita boleh buat satu conclusion kat sini. Kita boleh buat satu conclusion bahawa f darab f inverse x adalah sama dengan f inverse darab fx, dan nilai dia adalah x. Okay. Jadi ini hanya sesuai untuk yang ada inverse lah, tapi yang tak ada inverse tak boleh. Right. Jadi kalau cikgu ambil f inverse, let's say x ni cikgu gantikan dengan 5x. Apa yang cikgu akan dapat? Sama juga dengan f inverse f 5x, dan jawapan dia adalah 5x. Okay. Kalau cikgu gantikan f inverse, cikgu gantikan x itu dengan 3, dan dia adalah sama juga kalau kita darabkan terbalik, dan kita akan dapat jawapan dia 3. Okey, apa yang awak boleh conclude kat sini? Apa sahaja nilai dalam bracket ni, itulah jawapannya. Okey, apa sahaja nilai dalam bracket, itu adalah jawapannya. Okey. Okey, adik pegang konsep yang ini, bahawa kalau f function yang ada inverse, bila kita darabkan dia, kita akan dapat jawapan yang dalam bracket tu. Apa-apa saja yang dalam bracket tu. Okay. Now, kita pergi kepada example 5. Okay. Example 5. Ada example 5, ada example 6. Oh, cikgu lupa nak separate kan. So, ruangan kita gunakan je lah yang ada kat bawah ni. Okay. Now, tadi f darab f inverse x dapat x kan? Okay. Jadi sekarang soalan yang pertama ni, given the function fx, okay, and f gx, find the function g. Kita nak cari g. Okay, kita nak cari g. So macam mana kita nak buat?
Jadi kita cari dulu F inverse. Okay, cari dulu F inverse. Jadi dekat sini, kalau awak dah mahir dengan F inverse, awak boleh buat dengan cepat. Awak akan dapat F inverse adalah X minus 4. Okay. Untuk soalan macam ni, F inverse tu adalah bukan soalan yang utama. Okay. Dan awak boleh terus tulis F inverse berapa. Tak payah tunjuk dalam kerja pun. Tapi kalau soalan tu memang dia minta F inverse, then you all mesti tunjukkan jalan kerja macam mana untuk dapatkan inverse tu. Okay, now kenapa kita cari F inverse? Sebab yang ni tajuk inverse. Okay, bukan. Sebab kalau kita nak dapatkan GX, okay, GX ni kita boleh dapat dengan cara FG ni, kita nak hilangkan F ni supaya dia menjadi X kan. Jadi, kita darabkan F inverse di depan. Okay? Sebabnya, F inverse darab F yang tak ada bracket depan dia, okay, ini adalah bermaksud X. Okay? Ini adalah sama. Jadi, kalau F inverse darab F, kita akan dapat jawapan dia X. So, kita kan nak GX. Jadi, bila kita darabkan yang ni dua, dia akan jadi X. So, kita akan dapatlah GX. Okay? Boleh? Maksudnya nak hilangkanlah ni. Hilangkan ni, jadikan dia X. Okay. Now, untuk dapatkan GX, ialah F inverse FG. Jadi, kita kena ambil FG ni, masukkan dalam F inverse kita. Okay, F inverse kita ialah X minus 4. FG kita ialah 5 minus 3X. Jadi, kita akan dapat 5 minus 3X minus 4. Ini adalah FG, masukkan dalam F. Selesaikan. 5 minus 4 is 1 minus 3X. So, inilah jawapan GX kita. Therefore, GX kita ialah 1 minus 3X. Okay? Boleh dapat tak tu? Tak yakin ni betul? Okay, kita boleh check. Right. Kita check. Okay, kita check adakah jawapan kita ni betul ke tak betul. Macam tak percaya kan, pusing kiri, pusing kanan, darab-darab dapat jawapan. Okay, kita check. Kita check. Sekejap tulisan pun teruk sangat. Kita check. Alright. Kita check. Okay, macam mana cara awak nak check? Jadi, kita kan dah tahu. Kita kan dah tahu tadi. FG kita ialah 5 minus 3X. Jadi, kita cubalah kira FGX. Dapat tak jawapan dia 5? Dapat tak jawapan dia 5 minus 3X? Okey. Jadi, kita ambil GX ni, masukkan dalam FX. Oh, lama. Soalan ni dah tertutup. Okey. Kita ambil GX yang kita dapat, masukkan dalam FX. Okey, GX lah 1 minus 3X, masukkan sana. 1 minus 3X. Okey, ni GX plus 4. Jadi, kita akan dapat 5 minus 3X. Okey, 5 minus 3X. So, jawapan ni adalah sama dengan jawapan dekat soalan. So, means dia adalah betul. GX itu adalah 1 minus 3X. Okey. Okey. Then kita tengok example 6. Right? Okay, fahamkan baliklah ni. Jadi, maksudnya, kalau nak cari G, function G diberi F GX, kita darabkan F inverse di depan. Okey, tengok example 6. Example 6, kita diberi GF. Okey. Okey, example 6 yang diberi ialah GF. GF ialah 3 over X plus 1.
Okey, dan diberi juga fx ialah 2x. Soalan minta function g. So, kita nak dapatkan g ni, so kita nak kena hilangkan f. Kena lagi cari f inverse. Sebab untuk dapatkan gx, kita akan buat proses begini. Gf darabkan f inverse. F inverse ni tak boleh masuk di tengah-tengah. Maksudnya, awak larikan G dengan F tu jauhkan, awak selit F inverse di tengah-tengah. Tak boleh. Okey? Sebab GF ni dia memang dah sekali. Jadi sama ada kita nak letak F inverse ni di belakang ataupun kita letak F inverse tu di depan. Okey? Either one lah. Jadi case yang ini, kita nakkan G. Jadi G berada di depan, so kita letak F inverse tu di belakang. Jadi sekarang cari F inverse. F inverse X, awak akan dapat nilai dia adalah X over 2. Okey, X over 2. Jadi X over 2 ni nak masukkan dalam GF, kita akan dapat 3 over X over 2 plus 1. Okey, lagi satu kelemahan pelajar bila jumpa pecahan yang bertingkat-tingkat macam ni. Okey. Jadi macam mana awak nak selesaikan? Jadi yang ini paling selamat, settlekan yang kat bawah tu supaya menjadi single fraction. So x plus 1, x plus 2 divide by 2. Jadikan single fraction. After that, 2 ni awak boleh larikan dia naik ke atas. Okey. Sebab 3, cikgu terangkan sikit lah sebab ini selalunya pelajar buat silap kat sini kan. 3 nak dibahagi dengan x plus 2 divide by 2. Masa sekolah rendah, bahagi, cikgu kata tukar darab. Dan yang belakang ni tukar tempat. Okey, x plus 2. Dan awak akan dapat 6 over x plus 2. Okey, jadi jawapan akhir kita ialah, terbesar pula. So, jawapan kita ialah tak tahulah kenapa komputer ni hari ni lari-lari sikit. So, GX kita ialah 6 over X plus 2 dan condition dia ialah X cannot equal to negative 2. Okay? X cannot equal to negative 2. Right? Boleh? Jadi, kalau dibagi F dan FG, nak cari G, kita akan buat F inverse FG untuk dapatkan G. Kalau diberi Fx dan GFX, nak cari G, maksudnya kedudukan F ni. Satu kedudukan F ni di depan, di sebelah kiri, satu lagi di dalam. Jadi, kita perlu buat untuk dapatkan GX, kita akan ambil GF darab dengan F inverse. Okay? Adik ingat yang itu saja. Alright. So, sampai sini, habislah topik function kita. Okay, thank you.